Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati urustia program, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panas adik-adik baju merah ni. Ya, mai duduk atas pentah ni, duduk sila sini mai. Mai duduk atas sila ni, panas ni. Kan demam kan. Mari duduk atas depan ni. Tak payahlah tunjuk best, mari jelah panas. Duduk gup siapa panas. Mari. Minta urus dia panggil. Yang mana panas tu mai. Kaya saya soal, saya tanya je. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Kemudian daripada situ Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dijadikan kepada kita ni wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, ayat nombor 1 lagi. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu daripada jiwa yang satu. Jadi bila kita sebut kita ni, asalnya kita sama. Sebab ada orang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, dia nak minta cerai dengan suami dia. Saya tanya kenapa nak minta cerai. Duk elok-elok, anak ada, suami ada, apa masalah rumah tangga ada. Orang lain nak cari suami sampai ketua tak jumpa. Daripada ketua naik ketuat tak jumpa. Faham kan ketuat tu apa? Tak pernah faham, tak faham sudah. Daripada muda sampai ketua tak jumpa. Akak ni dah ada suami, dah ada anak, minta cerai pasal apa? Elok-elok duk. Masalahnya dia bukan daripada keturunan Rasulullah. Saya ni keturunan Rasulullah, saya ni keturunan Nabi Muhammad. Jadi kita orang tak matching. Saya jawab, akak memanglah keturunan Rasulullah. Suami akak pun keturunan Nabi, saya jawab. Nabi apa? Nabi Adam, saya kata. Adam lah tu, akak keturunan Nabi Muhammad. Dia keturunan Adam, kan dua-dua Nabi. Ya, engkau Nabi Adam, kata dia. Astaghfirullahaladzim. Habis tu tuan-tuan, kita ni keturunan apa? Beruk. Siapa sini yang keturunan beruk angkat tangan macam saya? Mana nak tahu? Kau nak percaya dengan teori Charles Darwin yang kata manusia ni asal daripada beruk? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, kita asal daripada satu. Adam dan Hawa min nafsin wahidah, asal daripada satu. Keturunan Adam belaka ni. Jadi jangan kita duk pening kepala, jangan kita duk kata kita ni lebih pada orang. Jangan kita duk rasa rendah diri kita ni rendah daripada orang. Kita daripada Adam alaihissalam. Maka daripada sini kata Allah Ta'ala jadikan kita ada pasang-pasangan. Kita ada isteri, Allah Ta'ala jadikan. Kita ada suami, Allah Ta'ala jadikan. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka daripada dua inilah manusia berkembang biak, jadi laki-laki, jadi perempuan, kata Allah.
dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala akan soal balik apa yang kita buat. Dan jaga-jagalah kamu dengan silaturrahim wal arham, kata Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada ayat yang pertama daripada surah An-Nisa. Allah Ta'ala sebut kepada kita keistimewaan kita. Duduk cukup, duduk. Baik. Saya bukan soal, saya tanya ya. Rasa-rasa boring, pergilah buat apa benda patut. Banyak kita petang ni boleh buat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam satu lagi surah. Nama dia surah Ar-Rum. Ayat 21. Agak-agak roboh petang ni. Tak lah. Okay nak? Tak, siapa jawab tak ha? Macam dia pula buat petang. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ni tuan-tuan selalu orang tulis dalam kad kahwin. Asal kad kahwin dia tulis ayat ni. Asal ayat ni dia tulis kad kahwin. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah dia menjadikan pasangan kamu daripada jenis kamu sendiri, untuk kamu merasa tenteram dengannya. Dan Allah Ta'ala kata dijadikan kamu ini dalam keadaan cinta, kasih sayang di antara satu sama lain. Sesungguhnya pada itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, jangan cakap isteri, suami, anak, menantu, besan, birah, berah, nikah, bercerai, rujuk, ini benda kecil. Dia bukan benda kecil. Sebab apa saya kata benda-benda ini bukan benda kecil? Sebab Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam Quran. Allah Ta'ala sebut tentang isteri, Allah Ta'ala sebut suami, Allah Ta'ala sebut tentang anak pinak, Allah Ta'ala sebut tentang jodoh. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bayangkan. Tanda-tanda kekuasaan Allah ni banyak tuan-tuan, tak terkira banyaknya. Tengok pada langit, tanda kekuasaan Allah ada di langit. Diciptakan langit tak ada tiang, bighairi imad, tidak ada tiang, tak runtuh-runtuh. Pelik. Punya besar langit tak runtuh. Dewan kita ni, kemah kita ni, kalau tak ada tiang macam tiang cabut sebatang, apa jadi? Habis kita. Sekali tiang tu runtuh, dia ngap kita, tinggal apa? Tinggal ngap untuk dia. Bayangkan langit tak ada tiang, tak pernah runtuh. Mana ada masuk dalam berita 10 orang terbunuh di masjid Jalan Deri apabila sekeping langit jatuh pagi tadi. Jadi yang berlaku kira-kira jam 10 pagi ketika Ustaz Kazim menyampaikan ceramah. Tuan-tuan jangan takutlah, takkan runtuh, melainkan kiamat dia runtuh. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah ni, matahari ni tuan-tuan, naik matahari dah. Allah Ta'ala sebut kepada kita ni, wasyamsu tajri limustaqarril lah. Allah Ta'ala sebut matahari, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nanti tegak di kepala pukul 12. Nanti maghrib dia turun pukul 7.30 elok, maghrib dia turun. Besok pagi pukul 6 suku dia subuh pula. Matahari tetap berjalan dengan baiknya. Siapa yang aturkan matahari? Tanda-tanda kekuasaan Allah ada di situ. Kadang-kadang kita kagum tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain-lain, tapi kita tak pernah perasan kita ini termasuk di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah itu sendiri. Oh, kita kadang-kadang menyelam dalam laut, pi pula perhentian, pi pula Mabul, Pulau Makbul, semua dia pergi. Sebab apa? Nak tengok keadaan cantik dalam laut.
keindahan alam ciptaan Tuhan. Kadang-kadang kita pergi menggembara pergi sampai ke Iceland nak tengok tempat Syahrul Khan duk menyanyi. Janam 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 satu celna yung. Cantik kata dia. Dia itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita ni pun termasuk di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Allah jadikan kita ada pasangan. Datin Salmah beranak-beranak Datin Salmah dulu-dulu tahun 49. Mana ada Datin Salmah lahir-lahir tahun 49, digenggamnya dalam genggaman tangannya bila beranak tu, Tok Bidan buka. Oh, suaminya ini. Dia tak cerita siapa suami kita. Dia tak cerita nama anak kita. Dia tak cerita kepada kita, kita kerja apa, akan duduk di mana, mati di mana. Dia tak cerita. Dia tak cerita pun mas kahwin kita berapa, bila nak kahwin. Dia tak cerita bila suami nak mati, bila isteri nak mati, bila anak nak lahir, bila anak nak meninggal. Allah tak cerita. Allah simpan jodoh kepada kita. Setiap kita ada jodoh, insya-Allah. Allah simpan jodoh itu. Kita pun duk mencari-cari bilalah jodoh nak sampai duk menyanyi tepi tingkap tu. Orang lain dah kahwin, aku belum kahwin. Duk menyanyi tepi tingkap. Diriku ini masih perawan, sunyi hati kerana tak berteman. Dari dudukku berseorangan, baik ku jaga kambing di padang. Tahu ke makcik lagu tu? Entah Ustaz, bila punya zaman Ustaz? Tahun 66. Tahun Bumi Putra nama dia, Sophia Ibrahim. Tahun 66, masa itu saya umur 20. Tu yang ingat tu. Tahun 66, 20. Sekarang 2017, 51, campur 20, 71. Ya Allah, tuanya Ustaz. 71 dah umur saya, subhanallah. Tapi tak nampak Ustaz kan? Adalah rahsia makainya. Saya kalau saya tuan-tuan sekarang jadi artis, saya takut lepas seorang artis mati. Kemarin dulu Mahdi N. Jalut mati. Mahdi N. Jalut, kita kenal ke hak lapis tua ni, kenal lapis muda tak kenal. Dia hak baru ni mati pula, mati lagi penyanyi lagi. Alangkah indahnya alam maya yang berpuspa ragam serta keindahan yang sedang menawan serta membangkitkan angan-angan berahi dan perasaan. Jom sambung Ustazah. Ya le. Yang tu pun dah meninggal dah tadi, semalam meninggal. Aduh, nasib baik saya bukan artis tuan-tuan. Tuan-tuan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kita ni termasuk di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada umur sehari naik setahun naik 10 tahun, siapa jodoh kita? Duk tercari, cari, itukah jodohku? Oh tidak, di bini orang. Mengorak-ngorak lagi, dia kah jodohku? Oh tidak, dia tak layan. Ngorak-ngorak lagi, oh tidak, oh dia tak ada respon. Aduh, siapakah jodohku? Naik bas Ipoh rural, naik bas pergi Super Kinta. Lah tak ada arah Super Kinta. Dulu Super Kinta naik bas, aku tengok hang tengok aku. Tiba-tiba berkenalan atas bas daripada Medan Kip pergi ke Super Kinta. Disitulah berkenalannya, disitulah bertunangnya, puncanya menikah. 8 anak terbit. Pelik sungguh. Tak kenal langsung, kenal atas bas. 8 anak terbit, cucu 14, cicit baru 2.
Ini nama dia tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Allah Taala sebut dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Allah Taala kata apa kepada kita? Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Mana ada pasangan ustaz? Makcik sampai sekarang tak ada pasang. Umur makcik berapa makcik? Sudah 70 ustaz. Oh, tak ada pasang. Seorang makcik tak merasa, kata dia. Kawan makcik tu dah merasa 4 orang ustaz. Oh, kahwin cerai, merasa juga dia 4 orang. Makcik seorang pun tak merasa ustaz. Oh, macam mana ada pasangannya? Mungkin pasangan makcik dalam syurga. Sabar. Mungkin pasangan makcik dapat umur 72. Mana nak tahu. Gila 72 kahwin. Apa gila pula? Di Indonesia kan minggu lepas opah tu 92, suaminya 28. Kahwin. Bercinta dengan telefon aja. Makcik tu kereta dia rosak, telefon mekanik. Telefon berkenan, mekanik pun pergi dating, tengok opah 92. 92 pun 92 lah, kahwin. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. 92 kahwin, suaminya 28. Jadi kalau akak di sini baru 72, ada harapan. Sabarlah sikit. Aduh, usaha lebih sikit lah. Tacap mana patut. Ini ha. Barulah putih. InsyaAllah murah rezeki, cepat jodohnya. Allah Ta'ala kadang-kadang ada akak di sini yang umur 30 tak kahwin. Kadang-kadang kita duk kutuk dia. Apa 30 tak kahwin? Ada memilih. Kadang-kadang kita kutuk yang 40 tak kahwin. Milih. Sabar. Kalau dia orang baik, Allah nak bagi dia orang baik. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau orang yang baik, pasangan dia pun baik. Allah Ta'ala bagi laki yang baik pada perempuan yang baik, perempuan yang baik pada laki-laki yang baik. Sebab itu kalau kita nak jodoh yang baik, kita kena jadi baik. Allah Ta'ala akan hantar kepada kita jodoh yang baik kepada kita. Kita minta macam-macam syarat pada Tuhan. Banyak orang minta jodoh. Siang malam doa, ya Allah bagilah aku jodoh. Ya Allah aku nak kahwin. Ya Allah bagilah aku jodoh seorang laki-laki yang matanya biru, ya Allah. Dadanya bidang, rambutnya ikal, bulu dadanya daripada pusat sampai ke muka, ya Allah. Oi, banyak betul syarat engkau letak. Engkau Tuhan ke Allah Tuhan? Kita pula buat syarat pada Tuhan. Yang ini yang jadi masalah pada kita ni. Laki-laki pula letak syarat. Macam mana nak cari yang perfect? Kita pun tak perfect. Berapa banyak laki-laki yang nak cari yang perfect? Perfect je. Nak perfect 10, dia perfect 1 je dapat. Apa pun tak perfect. Apa benda? Duduk seorang-seorang duduk menyanyi. Ingin ku milik kasih ayu jelita, wajah cantik berseri sinar cahaya, sopan santun berbudi, bergaya sederhana, halus tutur bahasa, rasa mulia. Ni hel ame. Dia perasan kita ni nak terbaik. Cari macam-macam syarat. Kalaulah kita orang baik, ya Allah berikanlah jodoh yang terbaik kepada aku, ya Allah. Dah selesai masalah. Sebab itu kalau kita nak dapat jodoh yang baik, kita kena jadi baik. InsyaAllah Allah Ta'ala kata, aku bagi jodoh yang baik kepada kita. Sebab tu kadang-kadang jodoh yang baik ni Allah simpan. Kenapa kita lambat jodoh?
Jangan kutuk orang yang lambat jodoh. Jangan kutuk orang yang belum ada jodoh. Dia bukan tak ada jodoh, belum jodoh. Kenapa Ustaz? Sebab dia ada mak. Sebab dia ada mak, dia ada bapa. Sebab tu Allah bagi dia belum jodoh. Supaya boleh jaga mak, boleh berbaik dengan mak, berkasih dengan mak, bercinta dengan mak, dia buat kebaikan dengan mak, berpahala-pahala sekian banyak dengan mak. Sebab Allah tahu kalau dia kahwin, dia dah tinggalkan mak dia. Berapa banyak anak-anak yang bila kahwin tinggalkan mak. Mak, Siti nak ikut Abang Bidin. Habis tu siapa nak duduk dengan aku, kata mak dia. Mak, Siti dah jadi hak orang, mak. Cepatlah Siti, oi, kata Bidin. Menunggu tahun motor expire. Habis tu macam mana, mak? Mak, siapa nak duduk dengan mak ni, kata mak. Nanti Siti balik lah, cuti-cuti, tai pusam, ponggel, Siti balik, kata dia. Tak ada masalah, kata dia. Berapa ramai yang kahwin, tuan-tuan, buang mak terus. Kahwin pula orang Afrika Barat, memang tak balik dah, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala ni sayang pada kita. Allah Ta'ala sayang pada mak kita. Allah Ta'ala tak bagi kita kahwin buat masa sekarang, supaya kita berbakti pada mak kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala simpan jodoh. Kita orang baik, semayang rajin, puasa rajin, bagus sungguh, hati baik, budi baik, Allah Ta'ala sayang pada kita. Allah Ta'ala nak bagi kita jodoh yang terbaik. Bagi je lah ustaz. Dah 36 dah saya ni ustaz. Dia baik. Allah nak bagi orang baik. Masalah dia, orang baik tu suami orang. Suami orang, ya. Isteri dia sakit, kena kanser. Suami ni punya baik, dia jaga isteri dia, dia bela isteri dia yang kanser. Sanggup berhenti kerja sebab nak jaga isteri sakit. Punya baik suami ni. Allah ambil nyawa isteri dia, meninggal. 6 bulan lepas meninggal, baru Allah jodohkan dengan kita. Rupa-rupanya Allah nak bagi pada kita seorang duda, seorang laki-laki yang sangat baik. Allah simpan sekejap. Ni rahsia. Inilah dipanggil tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita faham macam itu tuan-tuan, kita tak perlu susah hati tentang jodoh. Allah kata, kamu jadi orang baik, aku uruskan yang baik pada kamu. Masalah kita sekarang anak-anak muda susah hati tentang jodoh. Baru tingkatan 2 dah fikir masalah jodoh. Ni tingkatan 2 ni, makwa darjah 4. Pergi makan dekat KFC tuan. Tanya makwa dia darjah 4. Agak-agak kalau kita kahwin berapa anak? Astaghfirullahalazim. Berapa banyak tuan-tuan anak-anak muda baru tingkatan 1 darjah 6 dah fikir bab nikah. Kencing pun bengkok lagi. Kencing pun tak lurus. Orang ke depan, dia ke kanan pun kata nak menikah. Duit belanja pun mak bagi, sibuk dah tanya dah. Engkau jangan duk sibuk tentang jodoh lah. Ada untuk engkau. Dengan syarat engkau jadi orang baik. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan, yang kedua, itu belum kahwin. Aku ni, bila dengar ceramah Ustaz Kazim dalam TV, jodoh. Datang ke masjid Ustaz Azlan ni pun bak jodoh. Dalam lesen jodoh, dekat sini pun jodoh. Jodoh je Ustaz Kazim ni. Nak buat macam mana? Dah itu tajuk yang dibagi. Tajuk saya, betulkah kita isteri, betulkah kita ni suami? Tajuk jodoh. Takkan saya nak urai pagi ni bah umrah? Tu namanya kalau dah bodoh. Orang bagi tajuk jodoh, orang cerita bab haji dah umrah. Bengong tu. Tuan-tuan, yang tadi cerita belum kahwin. Sekarang yang kedua, cerita tanda-tanda kekuasaan Allah selepas kita kahwin.
Allah Ta'ala kata apa kepada kita? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenteram. Allah Ta'ala jadikan kita ini berpasang-pasangan, bersuami, beristeri daripada jenis kamu sendiri. Apa makna jenis kamu sendiri? Maknanya daripada jenis manusia. Kita tak boleh kahwin dengan jin. Saya buat flying kiss kat adik tu, bukan mak dia, saya salah faham pula tuan. Nah, tu peminat setia saya tu, duduk pada jauh, duduk flying kiss. Baik tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kita ni kahwin sama-sama jenis manusia dengan manusia. Maknanya kita tak boleh kahwin manusia dengan jin. Melainkan Allah yarham hari tu bolehlah kahwin. Yang tu tak apa, nama aja dia, tapi dia orang. Yang tuan-tuan faham, tak faham sudah. Saya ni peminat setia Ji Samsudin, Allah yarham, meninggal dah hero kita. Hari dia meninggal tu saya bubuh lagu dia dalam Facebook saya. Petang meninggal, Allah seralat tuan. Seminat kat dia, saya pasang, saya bubuh lagu dia dalam Facebook saya. Mengapa sang bunga dipuja, kerana wajahmu jelita. Mengapa disayang-sayang, kerana sedang berkembang-kembang. Meninggal. Allahu Akbar. Hero kita, hero Malaya. Ada orang telefon saya, Ustaz ingat buat lagu Siti Nurhaliza pula. Kan petang hamba Allah tu live pula pergi dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya seronok bila isteri dia kata apa? Isteri Allah yarham jin ni kata apa? Saya puas dan saya redha dengan kematian dia. Puas sebab saya apa? Puas sebab saya jaga dia waktu dia sakit. Saya suap dia makan, saya lap dia mandi, saya pakaikan baju, saya buang misai janggut dia semua, jaga 24 jam macam jaga budak. Saya puas dan saya redha Allah ambil dia. Subhanallah tuan-tuan. Puas dan redha. Yang jadi tak puas, yang jadi tak redha ni pasal apa? Kalau ada kematian. Pasal apa tak puas? Pasal tak dan bela mak, tak dan bela bapa, tak sempat bela ayah, tak sempat bela suami, tak sempat bela isteri, ataupun tak nak bela. Mak sakit tak nak jaga, isteri sakit tak nak jaga, suami sakit tak peduli, tiba-tiba meninggal. Jadi ghalat dalam jiwa kita. Orang Kedah sebut mengkelan, telan tak lepas, baru menyesal. Sebab apa? Sebab tak nak bela. Kenapa tak redha? Ni dia tuan-tuan. Sebab tu kita belajar daripada isteri arwah. Saya puas dan saya redha. Saya bela dia sungguh-sungguh, saya jaga dia sungguh-sungguh. Allah nak ambil pun saya redha. Ni hak Allah. Tuan-tuan, balik kepada yang kedua tadi. Allah Ta'ala jadikan kita ini tanda-tanda kekuasaannya, kita berkahwin sama-sama manusia. Apa maksud? Kita tak boleh kahwin dengan jin. Sebab ada orang mendakwa isteri dia jin, suami dia jin. Dia jadi bomo serba kuning, duk menyimbang orang hantar pulut kuning, dia tepuk tu. Dia mari dah. Dia ambil pulut kuning dengan ayam tu balik langsir. Rupanya Doremi kat sebelah. Dia duduk menurun, dia duduk bisip cakap berdialog. Orang tanya dia, Tok Bomo berdialog dengan siapa? Ni isteri saya. Tak nampak pun? Memang hampa tak nampak. Dia bukan macam hampa, dia jin. Tok Bomo ada anak? Tok Bomo ada 4 lelaki 3 perempuan. Anak jin lah. Tu jangan percaya tuan-tuan, pembohong. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala jadikan kita suami, Allah Ta'ala jadikan kita isteri daripada kalangan kita sendiri. Nama dia apa? Manusia. Untuk apa? Supaya kamu rasa tenteram, supaya kita rasa seronok. Litaskunu ilaiha, supaya kita rasa sakinah,
supaya rasa tenteram. Ini baru masuk tajuk kita. Oi, dekatlah habis baru masuk tajuk. Tadi apa Ustaz? Tadi intro, mukadimah. Soalan dia, Allah Ta'ala kita jadikan kita bersuami, jadikan kita beristeri untuk apa? Supaya rasa tenteram. Abang-abang yang datang pagi ni cuba tanya pada diri, agak-agak aku ni bagi tenteram tak pada isteri aku? Akak-akak cuba tanya pada diri akak, aku ni mententeramkan suami aku tak? Subhanallah. Tak tahu, jawab sendiri. Berapa ramai yang bila isteri tengok suami dia rasa meluat? Balik orang tua ni. Suami balik kerja, dia boleh kata balik orang tua ni, balik sepa tau, lah rumah dia, dia balik lah. Tapi kita rasa tak seronok dengan dia. Pasal apa? Mungkin suami garang, mungkin suami tak mesra, mungkin suami pemalas, mungkin suami ni kaki pukul, mungkin suami ni tak bagi nafkah, mungkin suami tak romantik, mungkin suami menikah lain. Banyak sebab. Berapa banyak suami-suami bila tengok isteri dia jadi rasa lain. Tengok cara isteri layan tu pun tak teringin nak makan nasi. Tunjuk lauk dengan bibir. Kicap mana lihat? Tu. Buta Dia bukan pergi ambil kicap tu, dia pergi tunjuk dengan bibir. Nampak tu. Nampak tak kunci kereta abang ni lihat? Tu. Nampak bodoh tak tahu tuan-tuan, tu yang saya cakap dalam kelas saya kemarin. Saya dah kata kat mereka, mai duduk tempat sejuk, mereka degil kat nak bangkit dah panas mak. Tuan-tuan, duduk tak apa, duduk tak apa, no problem, duduk tak apa, kan panas pun tak apa, duduk. Orang dah kata mai sini degil. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang saya cakap kepada pelajar-pelajar saya kelas dewasa di Semanggol. Di Semanggol ada satu pusat pengajian, dia melatih perempuan-perempuan yang nak kahwin, bagaimana nak jadi isteri number one. Sampai dia ajak, dia latih ada 50 orang perempuan yang sekarang dia berlatih. Nak letak air pada suami pun dia ajar. Nak letak air, suami duduk tengok suamiku paling sweet. Maghrib dah lama dah masuk tak sembahyang lagi, duduk tengok sweet. Tu yang kencing manis lah. Suami ni isteri ni pergi letak air tu, abang minum. Salah. Tak betul cara. Dia letak cara tu depa aja, dia orang ajar. Cara dia macam mana? Letak piring dulu baru letak cawan. Abang minum tak? Subhanallah. Sampai letak gelas, letak piring, letak cawan pun dia ajar. Jadi yang mana anak dara yang nak menikah ni pergi masuk sana. 3 bulan kursus. Ustaz macam upah tak boleh? Boleh upah, balun upah. Biarlah daftar 3 bulan bukannya lama. Dia ajar sampai cara berjalan depan suami dia pun dia ajar. Lenggok depan suami tu nama dia dog walk. Bukan kek dah, dog terus berjalan tu. Dia ajar cara berjalan depan suami ni supaya suami rasa tenteram. Suami tak tengok dah lain. Walaupun depan mata dia nilopa. Dia duduk tengok tali besen ni lupa tu. Isteri dia lalu pergi ke dapur, dia tengok lagu tu. Lawa kat orang tua ni. Ni bila isteri lalu, suami boleh buat. Menyemak betul ya. Maknanya ada benda hak tak kena, tak litaskunu ilaiha. Ya Allah, rupanya ada pusat latihan macam itu. Kita hari ni buat kursus pra perkahwinan ya 2 hari. Tak cukup mangah.
Pergi belajar cara masak nasi lemak, cara masak nasi lemak kebangsaan, nasi lemak antarabangsa, kena belajar. Kena belajar cara masak, cara mengemas, cara solat untuk suami dia. Sebab Allah Ta'ala sebut, kata apa? Litaskunu ilaiha, supaya suami isteri rasa tenang. Begitulah abang-abang pun. Kita ni, tugas kita menenangkan isteri. Menenangkan isteri. Bagi senang hidup, bukan bagi susah. Ingat masa dulu-dulu waktu bercinta. Cinta kat politeknik. Namanya apa? Politeknik namanya. Oh, waktu duduk couple macam mana? Naik motor sekali. Yamaha 125 LC. Makwa tu naik motor, pakwa naik motor. Pergi ambil kat Taman Cepaka. Pakwa tu ambil helmet, bubus relum dalam kepala. Bukan menikah. Tegak kepala makwa tu. Yang pakwa ni klip. Terkuat pula klip helmet. Wah, sakit wak, kata dia. Sorry, kata dia. Nanti dah sampai taman kanak-kanak pergi makan sate ndut. Cabut helmet pula, tegak kepala nak darah tu. Lepas-lepas dah cabut helmet, goyang kepala. Tu belum kahwin. Cuba tengok lepas kahwin. Agak-agak apa ramai isteri yang duk serelum helmet. Abang, helmet pakailah sendiri. Bodoh nampak tak? Yang isteri bila dah tua umur 50, dia 60, pelupa pergi ke Pekan Ipoh tak pakai helmet isteri. Naik motor cekong. Orang naik motor potong. Pakcik, helmet tak pakai. Berhenti lagi di pejam. Bodoh. Pasal apa tak pakai? Lupa turun. Mana buat trafik depan tu. Isteri turun kat Padang Polo, duk menung tunggu teksi. Bila teksi nak mai Padang Polo, dia boleh sebut bodoh. Mulut ni tak boleh lekang. Bodoh. Di mana yang Allah Ta'ala kata litaskunu ilaiha, kamu rasa tenteram dengan dia? Allah Ta'ala suruh kita ni mententeramkan pasangan kita, mententeramkan suami kita, mententeramkan isteri kita, supaya kita rasa seronok. Rasa seronok, nak balik seronok. Subhanallah. Tak tahu tuan-tuan saya ni bilalah nak duduk di rumah. Tak tahu. Isteri tanya abang bila nak duduk di rumah. Tak tahu. Tunggu sakit belaan doa banyak-banyak. Sakit rehat 3 bulan duduk di rumah. Aduh, semalam saya di Alustar. Malam kemarin saya di UTM Skudai. 3 malam kemarin saya di UITM Alor Gajah. 4 malam kemarin saya di Aitawa. Malam ni di Melaka. Malam besok di Selama. Bila nak ada di rumah. Saya kata macam tu lah. Sayang isteri tinggalkan. Duduk kena tinggal selalu sayang apa? Kata ada orang lain apa? Ada driver seorang, PA seorang. Duduk tengok muka driver, jemu aku tengok 42 orang dah. Lepas macam mana? Kerja. Dan dia tak boleh marah saya. Sebab itu saya cakap sebelum saya kahwin. Saya telefon dia. Dia duduk Kedah, saya duduk di Ipoh. Jenuh bawa duit siling tu. Cari public phone. Jumpa ada public phone, pun tak ada. Allahu Akbar. Vandalism nama dia. Ada jumpa public, ada pun, gagang pula tak ada. Lah, seksa sungguh bercinta zaman dulu, Afiq oi. Nak tunang payah, kau boleh jumpa macam sekarang ni. Saya telefon dia, saya kata apa kat dia? Nak kau kahwin dengan saya ni? Kenapa? Yalah, saya penceramah, bukannya ada di rumah, saya kata. Tak komplain pula apa-apa nikah tak ada di rumah.
Tak apa, masalah apa, tak apa, boleh terima. Okey, dah selesai masalah. Assalamualaikum, tak telefon. Sebab itu kalau kita nak rasa tenteram, kita nak rasa bahagia, kita kena terima suami kita siapa. Suami kita penceramah hak milik orang ramai. Tak apa. Terimalah. Ni masalah kita tak terima. Kita kahwin dengan anggota polis. Kita kena terima dia anggota dan dia polis. Jangan terima anggota aja, polis tolak. Berapa ramai isteri yang tak bahagia, duk komplain, suami duk di balai. Suami saya tak kerja, duk balai ya. Tengah-tengah balik rumah, telefon balai panggil pi. Letih Ustaz suami kamu polis. Mana ada polis duk tak kata? Kena terimalah hakikat suami kita driver lori. 4 hari di jalan, 3 hari di rumah. Mana ada driver lori dia bawa katil. Kerja apa tu? Driver lori buat tak katil. Tu gila nama dia. Nak rasa bahagia, terima suami kita. Kalau nak suami yang 24 jam duduk di rumah, kahwin dengan orang lumpuh. InsyaAllah ada rumah 24 jam. Pergi hospital cari nikah orang stroke. Duduk menang tak kata. Dah kahwin belum? Alah, maju. Suami kita bukan stroke mangah oi. Suami kita dia terpaksa bekerja, dia keluar rumah, dia pergi masjid, dia bermasyarakat, dia kena jaga kampung, dia juga adalah pengerusi JKKKKK. Terimalah hakikat. Bila kita terima hakikat, dia begitu. Kita akan enjoy dengan dia. Masalah kita tak terima hakikat suami kita rendah pada kita. Bila berjalan malu. Nak ambil gambar dengan suami yang rendah, isteri kena bengkok lagu tu. Nak pergi nampak kata sama tinggi. Tak payah, hang tegaklah badan hang. Enjoy dengan kependekan dia. Ini paksa pakai kasut tumbit tinggi zaman DJ dia. Tu dia kasut nak bagi sama tinggi. Kan payah. Begitulah abang-abang pun kalau nak rasa tenteram dengan isteri kan Nabi sebut orang perempuan ni macam tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau bagi dia patah, patah dia. Kalau kau tekan dia pun patah dia. Biar dia bengkok dan engkau enjoy dengan kebengkokan dia. Maka kita akan jadi tenang. Litaskunu ilaiha. Kita jadi tenang. Kayaknya susah. Abang, hari ni malas masak abang. Jangan paksa dia. Malas. Abang buat apa? Pakai gaduh. Kalau dia kata malas, abang malas masak abang. Kita makan kat luar nak. Jom. Susah ke makan kat luar? Enjoy dengan dia. Cakap. Mama nak makan kat mana? Cakap. Kita makan dekat kita riba perang. Abang ada RM10. Cukup tak? Tak cukup. Kalau gitu kita makan kedai itu sudah. Bukannya susah. Enjoy dia je. Abang sakit kepala sangat. Memang picit. Sudah. Itu namanya kita enjoy. Tak payah nak susah-susah tuan-tuan. Abang, jom pergi kedai Pakcik Habib. Habib mana? Dekat Ampang. Dekat sini ada kat Meru. Pakcik Habib nama dia. Habib jual. Jom. Dia cuma ajak pergi kedai Habib. Pergi saja, jangan beli. Tengok. Tak susah. Dia tak kata pun abang, jom kita beli barang mah. Jom abang kita pergi Pohkong. Jom. Abang tak nak beli ke? Engkau cakap pergi tengok je. Bukan beli barang pun. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, orang tidak mau melayan perasaan. Orang tidak mau menjadikan dia tenang. Kita nak pahaman kita, dia ikut. Kita nak dia ikut apa yang kita cakap. Maka dia tidak akan jadi tenteram. Cuba akak-akak nak jadi tenteram. Suami kata apa? Sayang, ni udang masak lemak. Okey. Dah. Jangan bantah. Lemak. Tu kolesterol tu. Lemak. Goreng sudahlah. Goreng pun minyak juga kak. Rebus. Lah dia tak masak. Mana udang tadi abang? Kalau goreng pun kolesterol, masak lemak pun kolesterol. Kalau rebus pula tak sedap. Habis tu apa kau buat? Sesimpan dalam peti air abang. Habis tu apa kita makan? Ni telur rebus, telur goreng, semua telur abang. Suami dia kata bau aku pun dah macam telur dah.
Bila nak rasa bahagia tuan-tuan, hang kata tadi tang situ, bila masa pula dia datang sini. Astagfirullahalazim tuan. Betul-betul dia duduk di situ. Tiba-tiba ke situ pula. Macam cerita P. Ramlee. Saudara, mau pergi bilik sebelah saudara, kata dia. Tak tahulah Azlan weh. Hantam saja dah. Tak kira dia main kat situ pula. Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang saya bacakan tadi. Allah jadikan apa kita? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Lepas kita tenteram, bila kita kahwin, kita rasa tenteram. Sebab tu akak-akak, adik-adik yang belum kahwin, kahwinlah, akan rasa tenteram. Bila dapat suami, jiwa makin matang. Dapat isteri, jiwa makin matang. Sebab Allah dah bagi perasaan tenteram kepada kita. Selepas Allah bagi perasaan tenteram, Allah bagi pula dua perasaan yang lain. Yang pertama, yang kedua Allah Ta'ala bagi mawaddah. Yang ketiga Allah Ta'ala bagi warahmah. Mawaddah dia dipanggil sebagai kasih. Rahmah, sayang, menyayangi. Banyak di sini yang tak bercinta. Mak yang kata kahwin, Reha, anak Pak Mak Tempe minang kau tadi. Jadi mak dengan ayah dah terima. Kau jangan cakap banyak, terima je. Anak dia yang mana mak? Yang sulung tu. Yang kerja apa tu mak? Yang kerja alung tu. Mengutir hutang, itulah suami kau. Tak kenal. Tak kenal pun. Berapa ramai yang tak kenal suami dia dulu-dulu punya menikah. Kenal ni masa akad nikah, segak juga orang tua ni. Isteri duduk mengendap gini je, duduk atas langit tengok suami duduk akad nikah. Tisu kat tangan. Selesai je sah 20 ringgit lepas ni saksi. Apa terus isteri buat? Terus menangis. Selesai akad nikah ya. Entah apa dia menangis, wallahu a'lam. Cuba akak-akak tanya anak dara tu, kenapa kau menangis? Asal lepas akad nikah menangis. Asal menangis je lepas akad nikah. Itu menangis seronok. Punya banyaknya halangan, dapat juga kahwin. Punya banyaknya halangan. Lori ketera rosak, naik qadi lambat sampai, mak bantah, kawan berebut pakwa, tiba-tiba segala rintangan dapat dihalang, dapat dikalahkan, kahwin juga. Tu yang menangis. Nombor 2 yang menangis siapa? Mak. Mak menangis tak guna tisu, mak menangis guna sarung lengan ni, ujung lengan ni. Mak menangis pula. Kenapa makcik menangis? Seronoklah dapat menantu. Tak menangis macam mana lah. Besok anak aku tu jadi macam aku lah. Tiap-tiap hari kena pukul dengan lelaki. Lambat masak dia sepak, tak panggil, tak tidur, pukul terajak. Kesian ke anak aku tuan-tuan. Mak menangis sebab dia kenangkan takut anak jadi macam dia. Yang pengantin menangis pula sebab segala cabaran, ujian, halangan dapat dikalahkan dan hari ni kahwin. Tuan-tuan, Allah bagi perasaan mawaddah pada kita. Rindu sangat pada isteri, pada suami, ya Allah. Ni, suami duduk di sini, isteri duduk di sini. Tak tahu, duk cari mana ayah hang. Mana ayah hang? Padahal tiap-tiap hari nampak di rumah. Tiap-tiap hari duduk di rumah. Tapi bila pergi kenuri, duduk tengok suami buat apa. Suami duduk berjalan, nak kutip bunga telur. Lawa juga laki aku. Tu nama dia mawaddah. Isteri ni bila suami tengok isteri, duduk tengok. Isteri duduk belah sini, suami belah sana. Suami duduk tengok, siap kat tangan lagi.
Isteri tu nyampah untuk mengata. Padahal dia bukan angkat tangan kat isteri, kat janda sebelah tu. Isteri tu bengong, menyampah. Yang janda tu slow je malah. Jaga-jagalah akak, sebelah akak tu Kak Jan, suami belah sini. Baik ada makna tu. Allah Ta'ala bagi kepada kita mawaddah, rindu, sayang, kasih. Tak tahu nak cakap. Suami habis kerja pukul 5 sampai pukul 6. Tak tahu nak cakap. Tergedik isteri tu. Abang nak balik. Bila suami balik, tuan-tuan melompat-lompat, isteri tu, abang balik. Dulu. Sekarang dah kurang pula mawaddah. Dia suruh anak dia pergi tunggu. Pergi buka pintu. Bapak balik. Sebab itu bapak bila balik rumah, dia cuma ingat nak beli coklat pada anak dia. Sebab dia tahu anak dia yang akan sambut dia. Ayah balik. Cubalah akak-akak buat macam dulu balik. Suami akan ingat, nanti isteri aku akan sambut aku di muka pintu. Apa aku nak bagi hadiah kat dia? Capati. Ni tak ingat langsung. Sebab kita bukan lagi nak sambut dia. Kita duduk di dapur nyembah dengan menantu. Duduk di dapur nyembah dengan menantu. Dah balik bapak kamu tu. Tak bangun pun. Hilanglah mawaddah. Duk kisah ke menantu. Nasib baik menantu balik, mak buat kek lapis, kek derian. Suami dia kata, nasib baik kamu balik, bidin duit. Kalau kamu tak balik, aku ni tiap hari makan Maggi. Mak kamu kaya masak tu dia. Maknanya tuan-tuan, mawaddah ini dah berkurang. Salah tu. Sepatutnya mawaddah itu ditambah dengan yang nombor 3, rahmah, kasih sayang. Kasih belas. Sebab makin-makin masing-masing dah tua, masing-masing makin dah tak larat, masing-masing dah ada penyakit, masing-masing dah jadi lemah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut yang ketiganya, Allah Ta'ala kata rahmah, kasih sayang. Kasih sayang. Seorang sakit lutut, dah mari dah sakit lutut, paksa dah dia buat kerja. Oi, nasi mana? Abang, lutut ni tepang tak larat sangat diri. Hang kira hang je sakit, aku tak sakit. Dah tak selarat, faham? Suami kita ni pula, ya Allah, kencing, sak-sak nak kencing, sak-sak nak kencing. Dah tua. Kita ajak pergi rombongan melawat sekolah Ustaz Kazim, tak nak dia. Awak tu bukan nak pergi melawat Wang Kelian, tak nak pergi melawat Perjaya, tak nak, ngirakan awak aja. Aku ni kan kencing tak lawas. Kamu faham tak? Pakailah pampas. Dia tak faham yang suami tu sekarang dah sakit. Suami ni pantang tengok tandas. Asal tengok je nak ke tandas. Ni sebut tandas pun nak terkencing ni. Berapa ramai terasa ni? Baru sebut tandas. Mana pula tandas masjid ni tuan-tuan? Dia tak boleh disebut. Orang macam ni tuan-tuan ajak pergi rombongan, minta maaf tuan-tuan. Bukan dia tak sayang kita, cuma dia tak boleh ikut sebab penyakit. Sebab itulah dia datang kepada kita satu perasaan, nama dia rahmah. Kalaulah kita faham kondisi isteri kita, kalaulah kita faham kondisi perasaan suami kita, kita akan jadi orang yang sangat terbuka. Kita tak paksa dia, kita tak marah dia, kita tak berleter pada dia. Sebab kita faham, inilah yang dipanggil sebagai suami isteri. Kalau kita faham suami kita, kalau kita faham betul-betul isteri kita, senang nak kawal tuan-tuan. Senang nak kawal. Allah Ta'ala tutup surah Ar-Rum ayat 21. Sesungguhnya pada tanda-tanda itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Tuan-tuan, suami isteri adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Dengan sekali lafaz akad nikah, kita akan berurusan dengan dia sampai hari kiamat. Jangan anggap bila kita bercerai urusan dah selesai. Belum. Di hari kiamat ada soal
dakwa-dakwi di hari kiamat. Kamu didik atau tidak isteri kamu, kamu jaga ataupun tidak isteri kamu taat ataupun tidak pada suami kamu, sampai bila urusan ini? Sampai kiamat. Dengan sebab kahwin ni tuan-tuan, memudahkan orang perempuan masuk syurga. Nabi kata semayang, Nabi kata puasa, Nabi kata jaga maruah, Nabi kata taat kepada suami, masuklah syurga. Mana-mana syurga yang nak masuk. Dengan sebab kita kahwin abang-abang, kita bangun malam-malam, kita kerja siang malam, mencari nafkah untuk anak, mencari nafkah untuk isteri. Pahala kita bekerja tu macam pahala berjihad pada jalan Allah. Dengan sebab kita ni berkahwin tuan-tuan, dapat anak-anak depan mata kita ni. Dengan sebab dapat anak yang soleh dan salehah, mereka menyambung pahala kita walaupun kita telah kembali ke rahmatullah. Ni yang dikatakan benda pelik. Allah bagi cinta, Allah bagi perasaan, dalam masa yang sama Allah jadikan kita berpahala sampai hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, carilah pahala dengan menjadi isteri salehah. Carilah pahala banyak-banyak dengan menjadi suami yang baik. Dan carilah pahala sebanyak-banyaknya dengan melahir dan mendidik anak-anak menjadi anak saleh dan salehah. Dia adalah jalan untuk kita masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita tutup dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.